Selamat sejahtera murid-murid. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran kita yang seterusnya. Okey, saya harap anda masih lagi bersemangat, anda masih lagi sihat. Okey. Hari ini kita akan belajar tajuk unit 4, okey, unit 4. Iaitu tajuknya tanggungjawab diri membentuk keluarga bahagia. Okey. Seperti biasa, sebelum kita mulakan pelajaran, saya akan beri peringatan. Apa yang perlu anda buat? Okey, apa yang perlu anda buat selepas anda menonton video ini? Yang pertama, anda perlu buat latihan pengukuhan yang telah saya sediakan. Yang kedua, isi kehadiran. Okey. Dan sekiranya anda tidak boleh masuk ke dalam Google Classroom, saya akan post semua bahan saya yang ada, okey, dalam grup WhatsApp kelas. Diharap anda semua tidak ketinggalan dalam mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 2. Kita jumpa pada slide yang seterusnya. Okey, seperti yang dapat anda lihat, okey, dalam tajuk ini, dalam bab ini, okey, iaitu tanggungjawab diri membentuk keluarga bahagia. Okey, apa yang awak akan pelajari dalam tajuk ini ialah yang pertama, tanggungjawab diri saya sebagai anggota keluarga. Yang kedua, cara melaksanakan tanggungjawab diri sebagai anggota keluarga. Yang ketiga, kepentingan melaksanakan tanggungjawab diri dan keluarga. Yang keempat, kesan mengabaikan tanggungjawab diri terhadap keluarga. Yang kelima, perasaan apabila dapat melaksanakan tanggungjawab diri dan keluarga. Dan yang terakhir, tanggungjawab diri terhadap keluarga. Okey. Kemudian dalam tajuk ini juga cadangan nilai yang kita pelajari. Yang pertama ialah bertanggungjawab, yang kedua kasih sayang, yang ketiga hormat, yang keempat kerjasama, yang kelima toleransi. Okey. So ini adalah pengenalan kepada tajuk kita yang seterusnya, iaitu unit 4, masih lagi dalam bidang diri, keluarga dan persahabatan. Baiklah, kita teruskan kepada tajuk yang pertama, iaitu tanggungjawab sebagai anggota keluarga. Apa dia tanggungjawab sebagai anggota keluarga? Yang pertama, setiap anggota keluarga mempunyai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan untuk melahirkan keluarga bahagia. Okay. Setiap anggota keluarga perlu melaksanakan tanggungjawab masing-masing bagi mengelakkan masalah yang timbul dalam sesebuah keluarga. Sebagai contoh, sekiranya anda tidak menjalankan tanggungjawab untuk belajar bersungguh-sungguh, sudah tentu ibu bapa akan berasa terkilan ataupun sedih. Isu yang dikaitkan dengan keruntuhan institusi keluarga pada masa ini ialah akibat kegagalan anggota keluarga tersebut melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Anda juga mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga yang perlu dilaksanakan. Antaranya ialah, kalau kamu tengok kat sini, yang pertama, memastikan keselamatan anggota keluarga. Anda bertanggungjawab untuk memastikan keluarga selamat. Mungkin tidak boleh kepada ibu bapa, anda boleh menjaga adik-beradik anda. Yang kedua, menjaga kebajikan anggota keluarga, yang mana adik-beradik kita yang sakit, yang memerlukan pertolongan, kita bantu. Itu tanggungjawab sebagai anggota keluarga. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Yang ini semua orang kena buat. Kita buat buruk, tempiasnya dekat keluarga kita. Kita buat baik, tempiasnya dekat keluarga kita. Yang ini anda semua perlu ambil berat, dan titik berat anda semua perlu fikirkan sebelum melakukan sesuatu perkara yang mengakibatkan nama keluarga kamu buruk. Yang seterusnya, menyayangi setiap anggota keluarga. Kat sini, kenapa perlu sayang menyayangi? Sebab itu adik awak, sebab itu ibu awak, sebab itu
keluarga awak, darah daging awak. Sedangkan haiwan sendiri pun sayang anak-anak dia. Ini kan kita pula sebagai manusia. Okey, yang seterusnya ialah menghormati anggota keluarga yang lebih tua. Jangan cakap kasar dengan ibu bapa terutamanya. Okey, dengan abang kakak, okey, dengan makcik pakcik kita, dengan saudara mara kita yang lebih tua. Siapa pun yang lebih tua pada kita, seeloknya kita hormati dia. Cakap dengan baik. Nak tegur boleh, tapi dengan cara yang betul. Seterusnya, menghindari aktiviti negatif. Banyaklah aktiviti negatif yang telah kita pelajari sebelum-sebelum ni. Okay. Apa dia aktiviti negatif? Yang paling teruk, darveh. Kat sekolah biasa sebut darveh. Dadah, rokok, vape, inhalant dan juga HIV. Ini yang paling besar lah. Okay. Seterusnya, kita tengok kesan mengabaikan tanggungjawab dalam keluarga. Yang pertama, tercetus perselisihan faham antara anggota keluarga. Bila kita abaikan tanggungjawab dalam keluarga, secara tidak langsung kita akan buat adik-beradik tak selesa, ibu bapa tak selesa dengan kita. Okey, jadi akan menimbulkan perselisihan faham antara anggota keluarga yang lain. Bermula daripada mana? Daripada kata-kata. Bermula daripada apa? Daripada perbuatan kita. Yang ini kita perlu perhatikan. Apa perkataan yang kita keluarkan untuk anggota keluarga, apa perbuatan yang menyebabkan anggota keluarga kita tak suka, jangan buat. Faham? Okey, yang kedua, nama baik keluarga terjejas. Bila kita mengabaikan tanggungjawab dalam keluarga, nama baik keluarga kita terjejas. Kita buat masalah di luar, ada kesalahan dadah, ada kesalahan kancah pelacuran, itu lagilah. Okey, secara tak langsung orang kampung akan kenal kita, sebab kita bukan duduk dalam kalangan diri kita, keluarga kita je, kita duduk dalam kalangan masyarakat yang besar, kalangan masyarakat yang berbilang bangsa. Seterusnya ialah masyarakat memandang rendah kepada anggota keluarga kita. Bila dah terjadi macam tu, nama keluarga terjejas, secara tak langsung apa masyarakat cakap, oh inilah keluarga si Fulan, oh ni keluarga dia, dialah yang kena tangkap, dialah yang terakibat yang terkena HIV. So orang tak nak kawan dengan kita, keluarga masyarakat semua tak nak duduk dengan kita. Okay, dan seterusnya ialah kebahagiaan keluarga terjejas. Bila jadi macam tadi, maka secara tak langsung hubungan dalam kekeluargaan akan retak, tidak akan ada persefahaman dalam keluarga. Okey, kita pergi kepada cara untuk melaksanakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. Yang pertama, apa dia? Menjaga kebajikan anggota keluarga. Macam mana nak menjaga? Membantu ibu bapa di rumah. Okey, sentiasa membantu dan memberi bantuan. Kalau ibu bapa minta bantuan, beri bantuan. Okey, tak perlu sampai ibu bapa minta bantuan, kita sepatutnya memberi pertolongan terlebih dahulu. Maka ini akan mengakibatkan hubungan kamu lebih baik dengan keluarga kamu. Yang kedua, membantu adik-beradik dalam pelajaran. Yang ini yang kita boleh buat. Nak bantu adik-beradik kita, bagi duit belanja sekolah, kita tak bekerja. Tapi kalau membantu adik-beradik dalam pelajaran, apa yang kita tahu, kita boleh bantu. Secara tak langsung kita belajar bersama-sama adik-beradik kita. Dan apabila anda mengulang kaji pelajaran, anda mengajarkan sesuatu kepada orang lain, maka anda akan lebih ingat apa pelajaran yang telah anda pelajari. Seterusnya, yang ketiga, melibatkan diri dalam aktiviti keluarga. Sentiasa adakan aktiviti keluarga dalam rumah. Okey, paling tidak awak mainlah Syahibah, paling tidak awak mainlah Saidina, awak mainlah apa saja bentuk permainan yang melibatkan aktiviti dalam keluarga. Ini lebih menjaga kebajikan anggota keluarga. Okey, ada lagi, biasanya kita sambut setahun sekali, apa dia, sambutan hari lahir. Ini biasalah. Kalau perayaan itu pun jarang kita akan bertemu dengan keluarga. Biasanya kita pergi ziarah ke keluarga yang lebih besar. Seterusnya, yang kedua, menyayangi anggota keluarga termasuk yang kurang upaya. Okey, ada perkataan kurang upaya. Istilah lain ialah kelainan upaya. Okey, apa dia yang pertama? Membantu anggota keluarga termasuk yang kurang upaya. Siapa yang ada adik OKU? Okey, bantulah dia terlebih dahulu. Dia tak mampu untuk jadi seperti kita yang normal. Ada perkara yang dia tak boleh buat seperti kita.
tapi dalam orang kelainan upaya ni ada keistimewaan dia tersendiri. Okey, yang kedua, mengurus keperluan harian anggota keluarga termasuk yang kurang upaya. Ini saya cakap tadi, biasanya orang kurang upaya ini ataupun orang kelainan upaya ni, dia sukar untuk menguruskan kehidupan seharian dia. Pakai baju, seluar, mandi, apatah lagi makan. Mereka sukar. Jadi kita perlu bantu ibu bapa untuk jaga uruskan adik-beradik kita yang ada kelainan upaya. Seterusnya, yang ketiga, menjaga anggota keluarga termasuk yang kurang upaya ketika ibu bapa tiada di rumah. Sudah menjadi tanggungjawab kita. Bila ibu bapa tak ada di luar, ambillah peluang ini sebagai satu wadah untuk kamu. Jadi ambillah peluang ini untuk kamu membantu ibu bapa kamu di rumah. Jadikan kamu itu tunjukkan sifat kepimpinan berada di rumah. Bukan marah adik-beradik, tak ni suruh arah, tidak. Mengarah bukan salah satu bentuk kepimpinan, tapi membuat bersama-sama itu lebih baik daripada kita mengarah adik-beradik kita. Mengajak mereka, jom sapu rumah, kemas, daripada adik tolong sapu, kakak tolong sapu. Itu tak baik. Kurang baik dan kurang berkesan. Itu menunjukkan ada salah satu yang akan jadi king dalam rumah tu. Dia tak nak buat kerja, dia akan suruh orang. Tapi jika kita mengajak adik-beradik kita sebagai kakak, sebagai abang yang berada di rumah, awak akan cakap apa? Adik, jom kita masak, tolong kita buat untuk keluarga. InsyaAllah adik kamu akan ikut kamu, bantu kamu. Tapi jika kamu mengarah mereka, itu jadi satu kesukaran buat mereka untuk melaksanakan satu tugasan yang telah diberikan. Yang ketiga, menghormati anggota keluarga. Apa dia? Mendengar nasihat anggota keluarga. Bila kita menghormati seseorang, bukan kita perlu tunduk je. Apa yang dikatakan oleh mereka, perlulah kita dengar. Apa nasihat yang diberi, sama ada nasihat itu secara langsung ataupun dia langsung, kita perlu simpan dalam kepala, simpan dalam hati. Dengar dalam telinga, dengar melalui telinga, simpan dalam hati, simpan dalam kepala kita, supaya benda ini kita tidak ulang sekiranya itu satu kesalahan. Kemudian yang kedua, saling bertegur sapa. Jangan kita menyendiri kalau di rumah. Jangan sentiasa menyendiri. Adik dengan adik, kakak dengan kakak, abang dengan abang. Dah duduk satu rumah tidak bercakap, kita gunakan apa? Gunakan handphone. Cuba satu hari letakkan telefon bimbit di tepi, semua bercakap menggunakan bahasa yang biasa sepatutnya kita cakap, iaitu ucapan, bukan hantar teks message. Boleh faham? Yang ketiga, menuturkan kata-kata sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Biasa dengan adik-beradik kadang-kadang kita kasar, betul. Cakap ada yang tersinggung, kena kurangkan perkataan tu. Dan sekiranya perkataan yang tidak sopan itu kita guna pakai kepada ahli keluarga, bahkan bukan timbulkan rasa perselisihan faham, bukan sahaja timbul perselisihan faham, bahkan mungkin akan ada pergaduhan. Adik tak mengaku abang, abang tak mengaku adik. Ini kesan dia akan jangka panjang lah. Jangka masa pendek mungkin tak nampak sangat, tapi jangka masa panjang. Yang keempat, apa dia? Memastikan keselamatan anggota keluarga. Macam mana kita nak pastikan keselamatan anggota keluarga kita? Yang pertama, menutup suis peralatan elektrik jika tidak menggunakannya. Ini kadang-kadang kita lupa, terutama cas telefon bimbit on sentiasa. Kita ada adik kecil, kadang-kadang dia hisap depan, wire depan tu. Ni kita perlu ingat, perlu tutup. Jika dah tutup, selamat. Masing-masing semua ada handphone. Masing-masing hari ini semua kebanyakannya ada telefon bimbit. Jadi cara bila telah selesai untuk cas telefon, tolong matikan switch, cabut lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, apa lagi? Lampu, jika tak guna pakai, tutup. Mana-mana plug yang terbuka, tolong tutup untuk mengelakkan adik-adik kita yang kecil. Masukkan jari. Kita
tidak tahu bila sesuatu itu akan terjadi. Okay, kerana malang tidak berbau. Yang kedua, sentiasa mengunci pintu rumah, terutama rumah-rumah yang berada di bawah, yang tiada security, tiada penjagaan, tiada grill. Ini kalau kita orang masuk rumah kita, kalau setakat rompak ambil barang, tak ada masalah. Kalau culik adik kita, culik adik-beradik kita, apa nak buat? Kalau jumpa, alhamdulillah. Kalau tak jumpa, apa berlaku? Contohnya, kes berlaku kepada arwah adik Nurin Jazlin Jazimin. Itu kes sebelum ni. Kalau awak tengok, carilah kes di YouTube. Hilang. Bukan hilang di rumah lah maksudnya, tapi bila kes berlaku, kes penculikan macam ni, apa kita nak buat? Yang ketiga, menjaga keselamatan adik-beradik ketika orang dewasa tiada di rumah. Ini saya dah ulang beberapa kali. Jika tak ada orang di rumah, kitalah yang akan ambil alih. Seterusnya, menjaga nama baik keluarga. Macam mana nak jaga nama baik keluarga? Lagi sekali, berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam pelajaran. Yang ini dia kena. Jika kita pandai, yang untung diri kita, yang gembira sangat-sangat ibu bapa kita. Yang akan bawa berita gembira tu siapa? Ibu bapa kamu. Apa ibu bapa kamu? Anak saya dapat 9A, 12A, 13A, banyak A. Dan dia akan happy, bagi tahu orang. Kemudian satu masyarakat akan nampak, budak ni pandai. So biasanya ibu bapa akan minta lah. Biasanya ibu bapa akan cakap pada anak mereka, jadilah seperti dia supaya kamu baik. Jadilah pandai macam budak tu. Ni biasanya lah. Kemudian yang kedua, tidak terlibat dengan masalah sosial. Saya dah cakap tadi, apa dia? Darvih paling mudah. Masalah sosial, apa dia? Dadah, rokok, vape, inhalant, dan juga HIV. Dan juga ada banyak lagi sekali masalah-masalah sosial yang berlaku pada hari ini. Kemudian C, yang ketiga, mematuhi peraturan sekolah. Jangan sesekali anda dipanggil ke sekolah atas sebab anda mengalami masalah disiplin di sekolah. Sekiranya anda berbuat demikian, kasihanilah ibu bapa anda. Sekiranya terjadi kepada anda, cuba lihat air muka ibu bapa anda, apa perasaan mereka. Tapi jika anda dipanggil ke sekolah, ibu bapa anda dipanggil ke sekolah atas sebab kecemerlangan anda, tahniah, itu yang sepatutnya anda lakukan. Seterusnya, apa dia kepentingan melaksanakan tanggungjawab diri? Kenapa kena buat benda ni? Kenapa perlu laksanakan tanggungjawab diri? Yang pertama, maruah keluarga terpelihara. Kita ulang balik. Bila kita tak terlibat dengan masalah sosial, bila kita pelajaran kita bagus, secara tak langsung maruah keluarga terpelihara. Awak pun tak terlibat dengan mana-mana kes disiplin yang walaupun sekecil-kecil disiplin. Itu adalah yang terbaik. Maruah keluarga kamu akan terpelihara. Apatah lagi masalah-masalah yang besar kamu tidak terlibat. Yang kedua, anggota keluarga saling mempercayai. Bila anda dah jaga adik-beradik anda, ibu bapa pun tinggalkan anda untuk pergi bekerja, dan anda jaga adik-beradik anda cukup baik, dan anda pun memberi kerjasama yang baik kepada kakak dan abang anda, maka ibu bapa anda tidak takut untuk meninggalkan anda dan percaya kepada anda semua untuk meninggalkan anda tanpa pengawasan ibu bapa. Bukannya tanpa terus, bukannya tidak diawasi terus, tapi kerana ada yang boleh dipercayai dan dipertanggungjawabkan dalam institusi keluarga tersebut. Yang seterusnya ialah keluarga dihormati oleh masyarakat sekeliling. Yang ini dah cakap banyak kali. Apa saya cakap tadi? Bila kita berjaya, yang paling gembira adalah ibu bapa kita. Dan bila secara tak langsung, orang akan ceritakan pasal diri awak. Dan secara tak langsung lagi, orang akan hormat sifat keluarga awak dan juga diri awak yang boleh berjaya dalam keadaan apa sekalipun. Dan akhir sekali,
keluarga bahagia dapat diwujudkan. Bila semua melaksanakan tanggungjawab masing-masing dalam keluarga, maka satu institusi keluargaan yang bahagia, yang harmoni dapat diwujudkan. Okey, tamat. Okay. Baiklah murid-murid, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat kepada anda semua. Dan saya minta sekali lagi, selepas anda menonton video ini, saya minta sila laksanakan latihan pengukuhan yang telah saya sediakan dalam Google Classroom. Okey, nota juga saya akan berikan. Dan sekiranya anda ada masa terluang, sila salin nota yang telah saya berikan dalam buku pendidikan moral. Dan sekiranya anda mampu, anda boleh photostate terus nota yang telah saya berikan, tampal sahaja, memudahkan. Yang mana mudah, kamu lakukan, jangan tak buat. Okey, dan selepas sahaja membuat latihan pengukuhan, sila isi kehadiran menandakan anda masuk ke kelas saya pada hari ini. Okey, sebelum berpisah, seperti biasa, like video cikgu, dan yang belum subscribe, sila subscribe. Selamat sejahtera. Kita jumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Sekian, terima kasih.